Saya pernah mentertawakan Malaysia di hadapan seluruh bilik darjah. Tetapi hari ini, saya terpaksa mengakui bahawa negara yang saya pandang rendah telah membuat saya malu di hadapan nenek moyang saya sendiri di Kaherah. Kami dibesarkan dengan kebanggaan bahawa kami adalah pewaris piramid, sungai dan sejarah 5,000 tahun, mengajar kami untuk percaya bahawa keagungan hanya terdapat di Greece, Rom atau Istanbul. Sementara itu, Malaysia hanyalah destinasi pelancongan murah, penuh dengan pelancong barat, pantai, pusat beli belah mewah, dan kesesakan lalu lintas yang teruk. Tidak ada yang layak untuk anak cucu Firaun seperti kami. Pada hari cikgu mengumumkan bahawa lawatan sambil belajar tahun ini adalah ke Kuala Lumpur, seluruh kelas ketawa terbahak-bahak, seolah-olah ia adalah jenaka yang pahit. Tiada sesiapa pun tahu bahawa bandar yang kami fikir tiada apa-apa untuk dipelajari akan memberikan kami pelajaran yang paling menyakitkan, bahawa kekuatan sejati tidak terletak pada masa lalu yang agung, tetapi dalam cara orang berinteraksi antara satu sama lain secara senyap setiap hari. Apabila gelak ketawa di dalam kelas mula reda, keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada bunyi bising tadi. Cikgu Hasan berdiri membelakangi kami di hadapan papan hitam. Kapur di tangannya bergetar sedikit sebelum menggariskan perkataan Malaysia dengan perlahan, seolah-olah sengaja mahu kami melihatnya dengan jelas sekali lagi. Sudah selesai ketawa? Tanyanya dengan nada yang tenang tetapi membuat seluruh kelas terdiam serta-merta. Ahmed, yang duduk di sebelah saya, memecah kesunyian itu dahulu. Cikgu, saya rasa mesti ada salah faham di sini. Dia mengangkat bahu. Kami dilatih untuk menjadi pemimpin generasi baru Mesir. Ke Rom, ke Athens, ke Istanbul itu munasabah. Tetapi Kuala Lumpur, bandar yang sesak dengan trafik dan pelancong murah, apa yang kami boleh pelajari dari tempat seperti itu? Beberapa pelajar mengangguk setuju dan bisikan mula kedengaran lagi. Fatimah, di meja hadapan, membuka majalah pelancongan berbahasa Perancis, menyelak ke halaman yang mengumpulkan destinasi di Asia dan menunjukkannya kepada rakan-rakannya. Lihat, Malaysia ada di sini, Pulau Pinang, Langkawi, Sabah. Pantai memang cantik, tetapi adakah kita akan menentukan masa depan kita dengan tidur di tepi laut? Dia ketawa perlahan. Kita adalah anak cucu Firaun, bukan pengembara Eropah. Yusuf tidak ketawa. Dia melihat tablet di tangannya, angka kos, masa perjalanan, dan peta perbandingan antara Eropah dan Asia tersusun dalam barisan. Harga tiket ke Eropah dan ke KL tidak jauh berbeza, tetapi masa penerbangan lebih panjang dan lebih berisiko, katanya dengan nada dingin. Jika dilihat dari segi kecekapan, kita sepatutnya mengkaji sistem politik Eropah atau inovasi di Jerman, bukannya melihat menara berkembar Petronas atau monumen nasional sahaja. Ia tidak berbaloi. Saya mendengar semua itu dengan jantung yang berdegup lebih kencang daripada biasa, mengakui bahawa pemikiran dalaman saya tidak jauh berbeza. Malaysia dalam fikiran saya adalah imej pusat beli belah, parti neon, pelancong mabuk, dengan latar belakang berita politik yang tidak menentu yang kami lihat melalui TV, bukan bilik darjah masa depan. Hanya Laila yang masih duduk diam di tepi tingkap. Cahaya matahari pagi dari Kaherah menyinari buku notanya. Dia tidak ketawa, tidak merungut, hanya merenung perkataan Malaysia di papan hitam dengan penuh pertimbangan. Cikgu Hasan meletakkan kapur, berpaling dan melihat kami perlahan-lahan. Kamu sudah selesai bercakap? Boleh saya pula bercakap? Nadanya tidak lantang tetapi cukup berat sehingga seluruh bilik terdiam. Kamu bangga dengan piramid, bukan? Dengan sungai Nil, dengan Firaun, dengan sejarah 5,000 tahun. Dia tersenyum sedikit. Saya juga bangga. Tetapi jangan lupa, orang yang asyik bercakap tentang masa lalu mungkin tidak akan mempunyai apa-apa lagi untuk diceritakan di masa depan. Dia berjalan perlahan ke papan hitam, melirik baris demi baris. Malaysia yang kamu ketawakan hari ini adalah salah satu negara yang menerima pelancong dari seluruh dunia, menjaga berjuta-juta orang dari pelbagai agama dan etnik setiap tahun, dan bandar itu masih tersenyum. Kedai masih dibuka. Bunyi azan masih kedengaran, dan wanita muda serta orang tua masih boleh berjalan pulang pada waktu malam. Kamu hanya melihat pusat beli belah dan pantai, tetapi adakah kamu melihat hati mereka? Perkataan hati yang keluar dari mulut guru membuatkan sesuatu di dada saya tersentak.
Mengapa mesti Kuala Lumpur? Fatimah masih belum mengalah. Mengapa tidak Athens atau sekurang-kurangnya Paris? Cikgu Hasan berhenti di hadapan peta dunia yang tergantung di sudut bilik. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh Mesir dan menariknya panjang ke Asia Tenggara. Kerana kamu terlalu mengenali Eropah dari filem, media sosial, dan iklan, jawabnya. Tetapi kamu tidak mengenali Asia, rakan benua kita sendiri. Kamu fikir mereka lebih miskin, lebih keliru, atau lebih primitif seperti yang diberitakan. Jika kita ingin menjadi pemimpin generasi baru Mesir, kita mesti berani melihat dunia dari sudut yang kebanyakan orang tidak mahu lihat. Dia kembali ke perkataan Malaysia sekali lagi. Malaysia bukan hanya laut, bukan hanya bukit bintang, bukan hanya imej kesesakan lalu lintas dalam berita asing, katanya perlahan. Ia adalah negara yang mempunyai dua perkataan yang sangat penting, budi bahasa dan tolak ansur. Orang di sana menggerakkan seluruh negara dengan dua perkataan ini. Saya mahu kamu pergi dan melihat dengan mata sendiri apa maksudnya. Bunyi kerusi berderit perlahan datang dari sudut bilik. Laila bergerak, menulis sesuatu di buku notanya. Saya tidak nampak jelas apa perkataan yang ditulisnya, tetapi wajahnya yang tenang kelihatan lebih berfikir daripada yang lain. Ahmed masih merungut, tetapi bola sepak kelas dunia ada di Eropah. Yusuf masih melihat angka di tabletnya, menyesali masa yang terbuang. Fatimah masih memikirkan pusat beli belah besar di Dubai dan jalan membeli belah di Paris. Tetapi bagi saya, imej KL yang penuh dengan pelancong mabuk mula bergoncang sedikit. Apabila cikgu menyebut perkataan budi bahasa dan tolak ansur, kerana di bandar kita sendiri, Kaherah yang kita cintai, kita semakin sukar mencari perkara seperti itu setiap hari. Perjalanan ini bukan ganjaran, kata Cikgu Hasan sebagai penutup. Ini adalah ujian. Ujian sama ada kamu cukup berani untuk mengakui bahawa sebuah negara yang pernah kita pandang rendah mungkin melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada kita hari ini. Jika kamu mau ketawa, ketawalah sepuas-puasnya sekarang, kerana apabila kamu kembali, hati kamu mungkin tidak akan berani ketawa dengan cara yang sama lagi. Seluruh bilik sunyi. Saya melihat perkataan Malaysia di papan hitam sekali lagi dan merasakan ia bukan sekadar nama negara, tetapi ia mula menjadi cermin di mana kami harus berdiri dan melihat diri sendiri sepenuhnya. Pagi hari keberangkatan, lapangan terbang antarabangsa Kaherah bergema dengan pengumuman, bunyi roda beg menyeret di lantai, dan hon kereta dari jalan di luar yang menembusi masuk, seolah-olah mengingatkan kami bahawa ini adalah bandar Firaun yang pernah kami banggakan. Saya berdiri melihat siling tinggi yang berdebu sambil berfikir sendiri dengan sinis bahawa dalam beberapa jam lagi, saya akan terbang ke negara yang pernah saya labelkan sebagai pelancongan murah dengan mudah. Di kaunter daftar masuk, kekecohan semakin jelas. Keluarga Ahmed tiba dengan suara ayahnya yang lantang menenggelamkan separuh dewan. Malaysia, betul ke? Ayahnya berkata dengan nada tegas. Anak lelaki saya adalah pemain bola sepak yang mempunyai masa depan cerah. Kenapa perlu membuang masa berhari-hari melihat pusat beli belah dan orang mabuk di Bukit Bintang? Kalau ke Eropah, masih boleh difahami. Ahmed membuat isyarat mengelak. Cuma pergi makan nasi lemak dan baliklah, ayah. Jangan risau. Tetapi saya melihat rasa tidak puas hati bercampur tekanan di matanya. Di sebelah, Ibu Fatimah memeluk anak perempuannya dengan erat. Sayang, kamu pasti? Ibu baca berita. Ramai orang. Kesesakan lalu lintas, banjir dan makanan pedas. Ibu takut kamu sakit, katanya sambil mengesat air mata. Kalau ke Rom, ibu rasa lebih tenang. Fatimah cuba tersenyum. Jangan risau, ibu. Saya bawa 3 botol pencuci tangan dan sekotak besar mask. Kalau tak bersih, saya tak akan sentuh apa-apa pun. Tetapi suaranya sedikit bergetar. Yusuf berdiri mendengar ibu bapanya bercakap dengan nada yang tenang hingga hampir dingin. Perjalanan ini bukan menggunakan wang yang sedikit. Nak, kata ayahnya. Jika kamu kembali dan mengatakan kamu hanya mendapat gambar masjid negara yang cantik dan laut yang indah, ayah rasa ia tidak berbaloi. Kamu mesti kembali dengan pemahaman baru yang praktikal. Yusuf mengangguk. Dia tidak menjawab panjang lebar. Hanya melihat angka pada papan penerbangan dan berbisik kepada dirinya sendiri, kita akan tahu sama ada ia berbaloi atau tidak.
Sementara itu, Datuk Laila yang menghantarnya. Lelaki tua itu, dalam kot lama yang telah melalui angin panas dan debu kahera selama berpuluh-puluh tahun, meletakkan tangannya di bahu cucunya perlahan-lahan. Kita bangga dengan piramid, dengan sungai Nil itu bagus, katanya dengan lembut. Tetapi jangan lupa bahawa dunia tidak berputar di sekeliling Mesir sahaja. Pergi dan lihat dengan mata sendiri bagaimana negara yang kita fikir lebih kecil hidup, dan kemudian tanya diri kamu sendiri bagaimana kita akan melangkah maju dalam abad ini. Laila mendengar dengan senyap, matanya menunjukkan gabungan ketakutan dan keterujaan. Selepas melalui kastam dan pemeriksaan, kami menaiki pesawat. Padang pasir keemasan dan aliran sungai Nil beransur-ansur menjauhi bawah sayap pesawat. Ahmed menjenguk keluar dan berkata dengan nada bergurau, "Selamat tinggal padang bola impian. Selamat datang Kuala Lumpur yang saya masih tidak mahu jumpa sangat." Tawa perlahan kedengaran di kalangan kami, tetapi ia adalah tawa yang tidak yakin. Semasa penerbangan, jam demi jam berlalu dengan perlahan. Lampu kabin dimalapkan. Beberapa penumpang tidur, yang lain menonton filem. Fatimah membuka klip ulasan kafe di KL dari YouTube. Warna-warna terang, menu manis, bangunan tinggi, pusat beli belah besar, dan muzik yang kuat. Saya melihat dia kelihatan ragu-ragu, tidak tahu sama ada dia teruja atau bosan. Yusuf membuka peta laluan MRT, LRT dengan mata seorang yang mengira sistem, bukan seorang yang ingin melancong. Laila membuka buku sejarah Mesir, tetapi matanya melayang jauh, mungkin mendengar kata-kata Cikgu Hasan berulang kali. Budi bahasa, dan tolak ansur dua perkataan dari bahasa yang dia masih belum dapat bercakap walau satu ayat pun. Apabila kapten mengumumkan persediaan untuk mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya mengetatkan tali pinggang keledar. Jantung saya berdebar kencang, tidak tahu sama ada kerana teruja atau takut. Di luar tingkap adalah kegelapan malam yang diceroboh oleh garisan cahaya oren dari jalan raya dan kelompok cahaya putih dari bangunan yang tersusun rapi. Tanah yang pernah kami fikir tidak bermakna kini dipenuhi dengan nafas berjuta-juta orang. Pesawat menyentuh landasan dengan lebih lembut daripada yang saya sangka. Bunyi roda bergesel dengan lantai hanya seketika sebelum semuanya menjadi tenang. Pintu pesawat terbuka. Udara sejuk dari bangunan terminal masuk menggantikan bau hapak di kabin. Kami berjalan melalui jambatan udara ke dalam bangunan terminal yang terang benderang. Dinding kaca tinggi hingga hampir tidak kelihatan batas. Siling melengkung seperti sayap logam yang terbuka menyambut. Perkara pertama yang membuat saya berhenti bukan patung gergasi atau seni bina Melayu, tetapi papan tanda di atas kepala, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan di satu sudut, huruf Arab kecil juga muncul. Saya merasakan seolah-olah nama bahasa kami, yang pernah saya fikir terlalu jauh dari Asia Tenggara, tiba-tiba ditulis dengan sopan di tengah-tengah lampu lapangan terbang yang terang. Pegawai lapangan terbang dalam pakaian seragam gelap berdiri dalam barisan, memakai sarung tangan putih. Sesetengahnya mengangkat tangan memberi salam dan tersenyum lebar kepada penumpang yang lalu. Bunyi selamat datang, terima kasih. Berselang-seli dengan bahasa Inggris berlohat Malaysia yang walaupun tidak sempurna, tetapi penuh dengan keikhlasan. Kami berjalan mengikut laluan ke pusat pemeriksaan imigresen. Barisan panjang tetapi teratur. Orang ramai berdiri dalam jarak, tidak menolak, tidak bersuara keras, tidak ada bunyi jeritan protes. Hanya bunyi beg diseret perlahan dan pengumuman melalui pembesar suara. Ahmed berbisik kepada saya, lapangan terbang di Asia yang kita gelakkan ini lebih bersih daripada yang kita sangka. Fatimah melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mencari kecacatan, tetapi tidak menemui apa-apa untuk dirungut dengan mudah, seperti yang dia fikirkan. Yusuf melihat kaunter imigresen yang dibuka banyak. Pegawai bekerja dengan cepat, tetapi tidak memarahi sesiapa. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil teleponnya untuk mencatat masa masuk dan menghela nafas perlahan, seolah-olah dia mendapat idea. Laila melihat huruf Arab pada papan tanda itu sekali lagi dan berkata perlahan kepada saya, mungkin negara yang jarang kita sebut dalam kelas sejarah memberi penghormatan kepada kita lebih daripada yang kita sangka. Saya tidak menjawab apa-apa, hanya merasakan bahawa langkah pertama di lantai Clea pada hari itu bukan hanya langkah masuk ke negara baru,
Tetapi ia adalah langkah pertama yang membuatkan dinding kesombongan di hati kami retak menjadi garisan halus tanpa kami sedari. Setelah melepasi pemeriksaan imigresen, seluruh kumpulan keluar ke Dewan Ketibaan yang luas dan terang. Cahaya putih memantul di lantai berkilat sehingga saya dapat melihat kasut saya lebih jelas daripada ketika saya berada di Canberra. Bau udara sejuk bercampur bau wangi lembut seperti serai atau pandan terapung perlahan di udara, membuatkan saya berasa seolah-olah telah melangkah ke dunia lain, bukan lagi padang pasir dan asap kereta. Seterusnya, kita akan ke bandar dengan ERL dari lapangan terbang, suara bahasa Inggris yang jelas kedengaran di belakang kami. Kami berpaling dan melihat seorang lelaki Melayu yang tinggi lampai memakai kemeja biru dan tag nama Pat, pemandu pelancong. Dia memberi salam kepada Cikgu Hasan dan kami dengan cara Melayu dengan senyuman yang membuatkan dewan yang luas itu tidaklah menakutkan seperti yang disangka. Kami mengikut papan tanda ERL yang tergantung di atas kepala. Anak panah biru menunjukkan arah dengan jelas. Sepanjang jalan, ada eskalator bergerak untuk berdiri sahaja pun masih boleh bergerak. Ramai orang Malaysia berdiri rapat di sebelah kiri, membiarkan orang yang tergesa-gesa berjalan di sebelah kanan tanpa perlu diberitahu. Di satu sudut, kami melihat sepasang pelancong Timur Tengah berdiri memusingkan peta di tangan dengan wajah keliru. Seorang pegawai lapangan terbang wanita dalam pakaian seragam gelap berjalan masuk dan tersenyum. Sebelum bertanya dengan bahasa Inggris yang mudah, "Can I help you?" Dia tidak mengeluh, tidak membuat muka bosan. Walaupun perlu menjelaskan 2,3 kali, dia masih tersenyum seperti biasa sebelum menunjukkan jalan dan mengakhirinya dengan terima kasih, sambil menunduk sedikit. Imej itu mengingatkan saya pada beberapa kali di lapangan terbang Canberra, di mana kami melihat pegawai memalingkan muka daripada penumpang yang bertanya terlalu banyak. Di sini, ia adalah sebaliknya. Nada yang tenang tetapi penuh dengan niat untuk membantu membuat saya merasakan perkataan budi bahasa yang pernah guru sebutkan, datang serta-merta tanpa perlu terjemahan. Apabila tiba di tingkat ERL, kami menemui mesin tiket automatik. Skrin sentuh mempunyai menu bahasa Inggeris untuk dipilih. Encik Pat membantu menunjukkan langkah demi langkah dengan sabar, seolah-olah dia sedang mengajar adik di rumah daripada menjaga pelancong asing. Kereta api ini akan terus ke KL Central, mengambil masa kira-kira 28 minit. Tak perlu risau kesesakan lalu lintas, dia tersenyum. Ini adalah pintu gerbang pertama Kuala Lumpur yang saya mahu semua orang lihat, bahawa bandar kita bukan hanya mempunyai kesesakan lalu lintas dan berita politik seperti yang sering ditayangkan di TV. Pintu kereta api terbuka. Udara sejuk dari penghawa dingin keluar. Kami melangkah masuk dengan berhati-hati. Pemandangan yang saya lihat membuat saya berhenti bernafas seketika. Di dalam gerabak kereta api bersih sehingga hampir tiada habuk. Tempat duduk biru tersusun rapi. Di tengah terdapat ruang kosong untuk meletakkan beg perjalanan. Terdapat tiang untuk dipegang di sepanjang dinding. Di atas adalah peta laluan kereta api yang mudah dibaca. Orang Malaysia yang naik sebelum kami tidak berebut tempat duduk. Mereka berdiri dalam barisan dekat pintu, membiarkan penumpang dengan beg besar bergerak masuk mencari ruang di dalam secara semula jadi. Tiada bunyi jeritan, tiada siapa yang menolak sesiapa. Hanya bunyi maaf atau terima kasih apabila melintas. Tidak lama selepas kereta api mula bergerak, seorang pelajar lelaki bangun dari tempat duduk dan tersenyum kepada seorang wanita hamil yang baru masuk. "Silakan," katanya. Wanita itu mengangkat tangan memberi salam, berterima kasih dan duduk dengan tolak ansur. Fatimah membongkok dan berbisik kepada saya, "Di Canberra, jika saya tidak berebut tempat duduk sendiri, saya mungkin perlu berdiri sampai ke destinasi." Saya mengangguk tanpa tahu apa yang harus dijawab. Encik Pat berpaling dan bertanya kepada kami perlahan-lahan, "Adakah kamu tahu bahawa beberapa tempat duduk biru adalah untuk sami, wanita hamil, orang tua, dan wanita dengan anak kecil? Kami memanggilnya tempat duduk simpanan. Apabila kami melihat orang yang sepatutnya menggunakannya datang, kami akan bangun memberinya. Tidak perlu polis memaksa, hanya tolak ansur dengan mereka." Perkataan tolak ansur membuat Yusuf mengangkat kepala dari teleponnya. Dia melihat simbol orang tua, wanita hamil,
Ibu memeluk bayi pada pelekat yang dilekatkan di atas tempat duduk dan mencatat sesuatu di dalam buku nota kecil yang selalu dibawanya. Di luar tingkap, cahaya matahari Kuala Lumpur pada waktu pagi mula menjadi kuat. Padang lapang dan gudang barang beransur-ansur bertukar menjadi perumahan yang dipenuhi bumbung oranye, hijau, biru yang tersusun rapi. Tiang elektrik memotong langit dalam barisan panjang sebelum digantikan oleh bangunan tinggi, konkrit laluan MRT, dan lebuh raya bertingkat yang bertindih seperti garisan tapak tangan bandar. Inikah bandar yang kita katakan tiada apa-apa untuk dipelajari? Saya berfikir dalam hati apabila melihat bumbung Masjid Jamek atau kuil Cina yang bertingkat-tingkat muncul di tengah-tengah bangunan kaca moden. Di bawah jalan, kereta tidak banyak bergerak tetapi teratur. Isyarat lampu berfungsi tepat pada masanya. Orang ramai melintas jalan mengikut lampu hijau seolah-olah rentak telah dikira terlebih dahulu. Tiba di stesen KL Central, Encik Pat memberitahu kami untuk bersedia turun untuk bertukar ke LRT, MRT ke pusat bandar. Apabila pintu terbuka, penumpang tidak berdesak keluar, tetapi barisan di dalam membiarkan orang yang berdekatan dengan pintu keluar dahulu. Kemudian, orang yang menunggu di platform baru melangkah masuk secara berurutan. Saya berdiri di tengah platform tinggi melihat landasan MRT yang dinaikkan merentasi bandar. Saya melihat KL pada tahap mata baru, bukan imej kesesakan lalu lintas dan berita protes di TV, tetapi bandar yang mempunyai sistemnya sendiri, mempunyai rentak, mempunyai cara untuk menjaga orang ramai untuk bergerak bersama tanpa memijak satu sama lain. Ahmed melihat ke bawah dan melihat padang rumput kecil di antara bangunan dengan 4,5 kanak-kanak Malaysia bermain bola. Dia tersenyum tanpa sedar. Jika kita boleh bermain bola di bandar, di mana orang tahu perkataan, tolak ansur seperti ini, permainan itu pasti lebih cantik daripada yang kita sangka, katanya perlahan kepada dirinya sendiri daripada bercakap dengan sesiapa. Sementara angin panas dari jalan di bawah bertiup bertembung dengan angin sejuk dari penghawa dingin di platform, saya merasakan sesuatu di hati mula berubah. Kuala Lumpur, yang pernah saya anggap sebagai bandar pelancongan murah, mula menunjukkan wajah yang lebih serius. Bandar yang digerakkan oleh sistem kecil yang dinamakan budi bahasa dan tolak ansur dari orang biasa. Dan saya mula faham sedikit demi sedikit bahawa ujian yang Cikgu Hasan katakan itu tidak bermula apabila kami berjalan melihat kuil atau menaiki bot di Sungai Klang, tetapi ia bermula sejak kami memijak platform kereta api dari lapangan terbang ke hati bandar ini. Saya fikir saya sudah bersedia untuk kekecohan ala Malaysia, sehingga pintu lift kaca dari stesen MRT terbuka ke laluan pejalan kaki Bukit Bintang pada petang Jumaat. Dan saya segera tahu bahawa saya telah meremehkan segala-galanya. Bunyi kereta dan hon panjang dari jalan di bawah bersatu dengan bunyi kereta api masuk ke platform. Bunyi iklan dari papan iklan besar di pusat beli belah bersaing dengan muzik dari kedai pakaian. Papan tanda jualan merah terang memantul di mata ratusan orang yang sedang menyelit di sepanjang laluan pejalan kaki yang sempit sehingga saya rasa sukar bernafas. Berkumpul, jangan berpecah. Ramai orang di sini. Encik Pat menjerit bersaing dengan bunyi bising bandar. Tetapi daripada mendengar jeritan protes seperti yang pernah saya temui di dataran Tahrir, saya hanya mendengar bunyi kasut menapak di lantai dan perkataan maaf ya atau excuse me. Perlahan, apabila seseorang tersentuh bahu, saya melihat sekeliling, di semua arah adalah orang. Pelajar sekolah menengah dalam pakaian seragam sekolah Malaysia. Pekerja pejabat dalam kemeja putih membawa beg kulit. Pelancong asing membawa beg membeli belah penuh di tangan. Semua orang bergerak ke arah yang berbeza, tetapi tiada siapa yang menolak, tiada siapa yang menjerit, ke tepi, seperti yang pernah saya lihat apabila jalan Kaherah sesak. Seketika, seorang budak lelaki Melayu berada di hadapan kami. Dia menyentuh rakannya dan bercakap cepat dalam bahasa Malaysia. Kemudian, 4,5 orang rakannya bergerak membuat bulatan kecil, melindungi seorang rakan lain yang membongkok untuk mengikat tali kasutnya yang terlepas di tengah-tengah aliran manusia. Orang yang berjalan dari belakang seolah-olah memahami secara automatik. Tiada siapa yang merungut, tiada siapa yang memandang marah. Mereka hanya menukar arah kaki sedikit, berjalan mengelilingi ke sisi lain, dan berkata, maaf ya, perlahan, seolah-olah takut mengganggu orang yang sedang mengikat tali kasut.
Fatimah berdiri melihat dengan mulut ternganga. Kenapa tiada sesiapa yang menjerit, menghalang jalan? Dia berpaling dan bertanya kepada saya. Saya sendiri tidak tahu apa yang harus dijawab, selain berfikir dalam hati bahawa jika situasi yang sama berlaku di Pasar Kahirah, rakan itu pasti sudah diteriaki dalam 3 bahasa. Apabila kami bergerak berdekatan dengan persimpangan KLCC, di bawah adalah lautan kereta yang berhenti menunggu lampu merah di bawah lebuh raya. Di sebelah lain laluan pejalan kaki, papan iklan gergasi menunjukkan imej pantai Malaysia dengan laut biru jernih dipotong dengan tulisan Malaysia Truly Asia berwarna emas. Saya pernah mentertawakan slogan ini di TV. Hari ini, ia membuatkan saya berasa pelik di dada. Encik Pat berhenti untuk mengumpulkan semua orang dan menunjuk ke arah persimpangan di bawah. Sekarang, cuba perhatikan apabila kereta mula bergerak dan apabila orang melintas di lintasan pejalan kaki, katanya. Lampu pejalan kaki bertukar menjadi hijau. Orang ramai di tepi laluan pejalan kaki di bawah, yang menunggu di tepi jalan segera mengalir ke lintasan pejalan kaki, seolah-olah seseorang telah memberi arahan untuk memulakan permainan. Tetapi apa yang membuatkan saya meremang bulu roma bukanlah jumlah orang, tetapi keteraturan dalam kesesakan itu. Semua orang berjalan dengan rentak yang hampir sama, menyesuaikan sudut kaki sedikit, mengelak satu sama lain tanpa perlu melihat wajah. Tiada hentian untuk mengambil gambar di tengah jalan, tiada siapa yang menolak sesiapa. Penunggang motosikal yang berhenti di garisan putih tidak menyelit masuk ke dalam orang ramai seperti yang biasa saya lihat di negara kami. Semuanya seperti gelombang yang bertembung dan menyelaraskan diri tanpa buih pecah bertebaran. Kalau di Kahirah, sekarang mesti dah ada sekurang-kurangnya 2 orang jatuh, kata Ahmed perlahan tetapi serius. Dia menggerakkan rantai kunci bola sepak di tangannya dan merungut. Ia seperti permainan bola di mana semua orang tahu kedudukan mereka walaupun tiada jurulatih menjerit di tepi padang. Yusuf mengeluarkan buku nota kecilnya, menulis perkataan efficient system built by the heart dalam bahasa Inggris dan membulatkannya 2 kali. Saya berpaling dan melihat Encik Pat. Dia tersenyum tipis, seolah-olah dia boleh membaca fikiran kami. Kuala Lumpur kelihatan huru-hara, ya? Tetapi apabila orang Malaysia menggunakan perkataan huru-hara, kami tidak selalu bermaksud tidak teratur. Dia mula menjelaskan. Di jalan raya, di laluan pejalan kaki, di MRT, kami cuba memikirkan orang lain pada masa yang sama dengan memikirkan diri sendiri. Jika kami berjalan cepat, kami mengelak ke tepi. Jika kami tahu kami menghalang, kami bergerak supaya orang lain boleh lalu. Tiada sesiapa yang mengarahkan, tetapi kami melakukannya kerana tolak ansur. Dia berpaling ke arah kami. Perkataan tolak ansur sukar diterjemahkan secara langsung, tetapi bagi orang Malaysia, ia adalah mengetahui bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan memilih untuk bertindak dengan cara yang paling ringan kepada hati mereka. Penjelasan itu membuat bunyi di luar seolah-olah hilang seketika. Saya melihat orang ramai di bawah kaki saya sekali lagi. Kali ini, ia bukan hanya orang Malaysia yang melintas jalan, tetapi sistem besar dengan ribuan hati kecil yang saling menyokong secara senyap. Fatimah, yang hanya berminat dengan reka bentuk bangunan dan jenama mewah, berkata perlahan, reka bentuk bandar sejati mungkin bukan hanya bangunan cantik atau pusat beli belah besar, tetapi ia adalah reka bentuk yang membolehkan orang berjalan melintas satu sama lain dan masih merasa bahawa mereka mempunyai ruang sendiri. Angin sejuk dari penghawa dingin di laluan pejalan kaki bercampur dengan angin panas dari jalan di bawah. Bau makanan dari gerai tepi jalan terapung perlahan. Gelak ketawa kanak-kanak Malaysia menembusi semua bunyi kereta. Semua itu bergabung menjadi imej Kuala Lumpur yang tidak menyerupai sedikit pun gambar dalam fikiran saya ketika berada di bilik Darjah Kahirah. Saya berdiri di pagar besi, melihat ke bawah ke persimpangan di mana kereta mula bergerak selepas orang ramai dan tiba-tiba faham mengapa Cikgu Hasan memilih untuk membawa kami ke sini. Bandar yang kami fikir murah dan huru-hara sebenarnya mengajar pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran yang tiada dalam mana-mana buku teks sekolah kami, bahawa ketenteraman sejati bukanlah bunyi jeritan arahan dari pembesar suara, tetapi ia lahir dari orang biasa yang memilih untuk memikirkan orang lain sebelum bertembung walau hanya setengah langkah. Selepas berdiri melihat lautan manusia di Bukit Bintang sehingga kaki mula letih,
Encik Pat berpaling dan berkata, "Petang ini kita akan ke bahagian lain Kuala Lumpur pula, bahagian yang orang Malaysia panggil Kota Tua, berdekatan dengan masjid dan kuil bersejarah. Kita akan lihat sejauh mana akar umbi negara yang kamu fikir hanya mempunyai tempat pelancongan murah." Kami bertukar dari MRT, LRT ke bas berhawa dingin kecil, memandu melalui jalan-jalan yang perlahan-lahan menjadi sempit. Bangunan tinggi kaca perak beransur-ansur hilang, digantikan oleh rumah kedai lama berwarna pudar tetapi bersih. Terdapat pokok bodi dan pokok mangga yang meluaskan dahan di atas kaki lima. Di sudut jalan, kami melihat papan kayu bertulis Jalan Tun Hei S. Lee dan Jalan Sultan, yang pernah saya lihat hanya dalam gambar internet. Tidak lama kemudian, kami berhenti di hadapan pagar putih panjang. Di dalamnya adalah puncak kubah masjid dan bumbung kuil Cina bertingkat hingga hampir mencecah langit. Bunyi bising banda di luar perlahan-lahan reda. "Kasut mesti ditanggalkan dahulu ya," Encik Pat memimpin kami. Kami meletakkan kasut di rak kayu dengan berhati-hati. Lantai marmar yang sejuk menyentuh tapak kaki, membuatkan setiap langkah terasa perlahan secara automatik. Di dalam masjid negara, cahaya matahari petang yang sejuk menembusi tingkap kaca berwarna, jatuh ke dinding yang diukir dengan ayat-ayat suci. Suara zikir dan doa perlahan jemaah lelaki dan wanita kedengaran berterusan seperti nafas tempat itu. Orang Islam Malaysia, lelaki dan wanita, duduk melutut, bersembahyang, ada yang menutup mata, ada yang mengucapkan permohonan secara senyap. Laila melihat keseluruhan imej itu dengan mata yang sama seperti dia melihat masjid lama di Kaherah. Bezanya, di sini tiada bunyi bising, tiada imej orang bertengkar kerana tempat letak kereta, hanya keheningan yang penuh makna. Majoriti orang Malaysia beragama Islam, tetapi yang penting bukan hanya agama. Masjid adalah seperti jantung komuniti. Tempat untuk orang datang duduk, berterima kasih, meminta maaf dan melatih hati mereka untuk menjadi lebih ringan, jelas Encik Pat perlahan-lahan. Dia menunjukkan ukiran-ukiran itu. Masjid ini telah dibina berpuluh-puluh tahun. Jika dibandingkan dengan piramid Mesir, ia mungkin tidak setua, tetapi bagi kami, ia adalah kesinambungan dari Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah tidak berakhir di muzium, tetapi masih bernafas dalam kehidupan seharian orang yang datang ke masjid setiap hari. Kata-kata itu membuat saya teringat tentang masjid dan makam di negara kami yang kebanyakannya telah menjadi tempat untuk pelancong mengambil gambar, bukannya tempat untuk orang bandar benar-benar berhenti dan merenung diri sendiri. Di sini, orang yang memakai pakaian kerja, suri rumah, pelajar sekolah, singgah masuk, duduk senyap hanya beberapa minit, dan kemudian keluar untuk melakukan urusan mereka, seolah-olah agama dan kehidupan seharian tidak pernah terpisah. Selepas keluar dari kawasan masjid, bunyi perut Ahmed mendahului pemikiran semua orang. "Saya lapar, Encik Pat. Kami perlu makan sesuatu yang pelik." Encik Pat tersenyum. "Tak pelik, cuma berbeza. Saya akan bawa kamu makan di gerai mamak yang terkenal di Jalan Masjid India, berhampiran Kota Tua. Pemiliknya adalah orang India Muslim Malaysia, tetapi ia mungkin membuatkan semua orang mengubah fikiran mereka tentang makanan tepi jalan Malaysia yang tidak bersih." Gerai yang kami tuju adalah sebuah kedai mamak kecil yang sibuk. Di hadapan kedai terdapat papan tanda yang ditulis dalam bahasa Melayu, Tamil, dan Arab. Perkataan halal jelas. Di hadapan kedai terdapat periuk gulai besar, wap naik dengan bau rempah ratus, bercampur bau wangi sup tulang. Seorang lelaki India Muslim yang memakai songkok dan seorang wanita memakai tudung tersenyum lebar. "Selamat datang. Silakan duduk. Dari mana datang?" Bahasa Inggris mereka tidak fasih, tetapi mata mereka penuh dengan keramahan yang ikhlas. Apabila mengetahui kami dari Mesir, dia ketawa perlahan. "Ayah saya pernah ke Mekah, melalui Dubai, melalui Kaherah. Dia suka bercerita," katanya. Dia bertanya seorang demi seorang, "Nak pedas tak? Boleh makan kambing ke? Nak ayam?" dan mencatat dengan teliti. Bunyi pinggan berlaga, bunyi kuah mendidih, bunyi nasi kandar dicedok membuatkan kedai kecil ini seolah-olah menari mengikut rentak periuk gulai. Apabila pinggan nasi kandar diletakkan di hadapan, nasi putih dalam kuah kari kuning oren, ditabur dengan hirisan timun dan lauk pauk yang dipilih, bau wangi naik tanpa perlu sos yang kuat, seperti yang biasa kami dapati di pasar kami. Saya mencedok kuah gulai itu.
Lidah saya merasakan rasa masin dan manis yang seimbang dengan bau rempah ratus lembut. Ia tidak pedas tetapi mempunyai kedalaman yang sukar dijelaskan. Ia ringkas, tetapi ia nyata, kata Yusuf perlahan, seolah-olah sedang menganalisis resipi. Tiada yang berlebihan, tiada yang kurang. Selepas pinggan terakhir diletakkan kosong di atas meja, Ahmed mengeluarkan wang untuk meninggalkan tip tambahan di atas dulang. Makanan yang enak, layanan yang baik, katanya. Tetapi pemilik kedai wanita itu segera melambai tangan sambil tersenyum lebar. Tak perlu, nak, tak mengapa. Cuma suka makanan kami pun dah gembira. Harga dalam bil dah cukup. Layanan dari hati, bukan kerana tip, katanya. Fatimah menarik tangannya yang sedang meletakkan wang kertas, terhenti di tengah udara. Tapi di negara kami, kalau tak bagi tip, kedai akan buat muka masam, dia merungut kepada dirinya sendiri daripada bertanya kepada sesiapa. Pemilik kedai itu ketawa perlahan. Orang Malaysia suka perkataan budi bahasa, nak. Kadang-kadang, tidak mengenakan harga yang melampau, tidak mengambil kesempatan daripada orang jauh dari rumah. Itu pun adalah satu bentuk budi bahasa. Cuma kamu datang jauh dan masih berani mencuba makanan kami pun dah menggembirakan sangat. Perkataan budi bahasa yang telah saya dengar sepanjang hari tiba-tiba mempunyai rasa di mulut saya, rasa kuah nasi kandar halal itu sendiri. Apabila berjalan keluar dari kedai, lampu malam menyinari kubah Masjid Jamek yang berdekatan. Di sebelahnya adalah bangunan rumah kedai lama. Bunyi azan perlahan bercampur dengan bunyi perbincangan dari kedai-kedai yang datang tidak serentak, tetapi tidak bertentangan seperti yang pernah saya fikirkan. Saya merasakan bahawa negara yang kami panggil destinasi pelancongan murah ini sedang mengajar pelajaran yang sangat mahal, bahawa sejarah bukan hanya batu-batu lama yang kami simpan untuk ditunjukkan, tetapi ia adalah cara satu generasi menghantar budi bahasa kepada generasi lain melalui pinggan nasi kandar panas, melalui senyuman yang menolak tip, dan melalui cara membuat orang asing dari Kaherah berasa bahawa mereka tidak terlalu jauh dari rumah. Setelah melepasi pemeriksaan imigresen, seluruh kumpulan keluar ke Dewan Ketibaan yang luas dan terang. Cahaya putih memantul di lantai berkilat sehingga saya dapat melihat kasut saya lebih jelas daripada ketika saya berada di Kaherah. Bau udara sejuk bercampur bau wangi lembut seperti serai atau pandan terapung perlahan di udara membuatkan saya berasa seolah-olah telah melangkah ke dunia lain, bukan lagi padang pasir dan asap kereta. Seterusnya, kita akan ke bandar dengan IRL dari lapangan terbang, suara bahasa Inggeris yang jelas kedengaran di belakang kami. Kami berpaling dan melihat seorang lelaki Melayu yang tinggi lampai memakai kemeja biru dan tag nama Pat pemandu pelancong. Dia memberi salam kepada Cikgu Hasan dan kami dengan cara Melayu dengan senyuman yang membuatkan dewan yang luas itu tidaklah menakutkan seperti yang disangka. Kami mengikut papan tanda RL yang tergantung di atas kepala. Anak panah biru menunjukkan arah dengan jelas. Sepanjang jalan, ada eskalator bergerak untuk berdiri sahaja pun masih boleh bergerak. Ramai orang Malaysia berdiri rapat di sebelah kiri, membiarkan orang yang tergesa-gesa berjalan di sebelah kanan tanpa perlu diberitahu. Di satu sudut, kami melihat sepasang pelancong Timur Tengah, berdiri memusingkan peta di tangan dengan wajah keliru. Seorang pegawai lapangan terbang wanita dalam pakaian seragam gelap berjalan masuk dan tersenyum sebelum bertanya dengan bahasa Inggeris yang mudah, "Can I help you?" Dia tidak mengeluh, tidak membuat muka bosan, walaupun perlu menjelaskan 2,3 kali. Dia masih tersenyum seperti biasa sebelum menunjukkan jalan dan mengakhirinya dengan "terima kasih" sambil menunduk sedikit. Imej itu mengingatkan saya pada beberapa kali di lapangan terbang Kaherah di mana kami melihat pegawai memalingkan muka daripada penumpang yang bertanya terlalu banyak. Di sini, ia adalah sebaliknya, nada yang tenang tetapi penuh dengan niat untuk membantu membuat saya merasakan perkataan budi bahasa yang pernah guru sebutkan, datang serta-merta tanpa perlu terjemahan. Apabila tiba di tingkat IRL, kami menemui mesin tiket automatik. Skrin sentuh mempunyai menu bahasa Inggeris untuk dipilih. Encik Pat membantu menunjukkan langkah demi langkah dengan sabar, seolah-olah dia sedang mengajar adik di rumah daripada menjaga pelancong asing. Kereta api ini akan terus ke KL Central, mengambil masa kira-kira 28 minit. Tak perlu risau kesesakan lalu lintas, dia tersenyum.
Ini adalah pintu gerbang pertama Kuala Lumpur yang saya mahu semua orang lihat bahawa bandar kita bukan hanya mempunyai kesesakan lalu lintas dan berita politik seperti yang sering ditayangkan di TV. Apabila pintu kereta api terbuka, udara sejuk dari penghawa dingin keluar. Kami melangkah masuk dengan berhati-hati. Pemandangan yang saya lihat membuat saya berhenti bernafas seketika. Di dalam gerabak kereta api bersih sehingga hampir tiada habuk. Tempat duduk biru tersusun rapi. Di tengah terdapat ruang kosong untuk meletakkan beg perjalanan. Terdapat tiang untuk dipegang di sepanjang dinding. Di atas adalah peta laluan kereta api yang mudah dibaca. Orang Malaysia yang naik sebelum kami tidak berebut tempat duduk. Mereka berdiri dalam barisan dekat pintu, membiarkan penumpang dengan beg besar bergerak masuk mencari ruang di dalam secara semula jadi. Tiada bunyi jeritan, tiada siapa yang menolak sesiapa. Hanya bunyi maaf atau terima kasih apabila melintas. Tidak lama selepas kereta api mula bergerak, seorang pelajar lelaki bangun dari tempat duduk dan tersenyum kepada seorang wanita hamil yang baru masuk. "Silakan," katanya. Wanita itu mengangkat tangan memberi salam, berterima kasih, dan duduk dengan tolak ansur. Fatimah membongkok dan berbisik kepada saya. "Dikah Hera, jika saya tidak berebut tempat duduk sendiri, saya mungkin perlu berdiri sampai ke destinasi." Saya mengangguk tanpa tahu apa yang harus dijawab. Encik Pat berpaling dan bertanya kepada kami perlahan-lahan, "Adakah kamu tahu bahawa beberapa tempat duduk biru adalah untuk sami, wanita hamil, orang tua dan wanita dengan anak kecil? Kami memanggilnya tempat duduk simpanan. Apabila kami melihat orang yang sepatutnya menggunakannya datang, kami akan bangun memberinya. Tidak perlu polis memaksa, hanya tolak ansur dengan mereka." Perkataan tolak ansur membuat Yusuf mengangkat kepala dari telefonnya. Dia melihat simbol orang tua, wanita hamil, ibu memeluk bayi pada pelekat yang dilekatkan di atas tempat duduk dan mencatat sesuatu di dalam buku nota kecil yang selalu dibawanya. Di luar tingkap, cahaya matahari Kuala Lumpur pada waktu pagi mula menjadi kuat. Padang lapang dan gudang barang beransur-ansur bertukar menjadi perumahan yang dipenuhi bumbung oranye, hijau, biru yang tersusun rapi. Tiang elektrik memotong langit dalam barisan panjang sebelum digantikan oleh bangunan tinggi, konkrit laluan LRT, MRT, dan lebuh raya bertingkat yang bertindih seperti garisan tapak tangan bandar. Inikah bandar yang kita katakan tiada apa-apa untuk dipelajari? Saya berfikir dalam hati apabila melihat bumbung masjid negara yang besar muncul di tengah-tengah bangunan kaca moden. Di bawah jalan, kereta tidak banyak bergerak tetapi teratur. Isyarat lampu berfungsi tepat pada masanya. Orang ramai melintas jalan mengikut lampu hijau seolah-olah rentak telah dikira terlebih dahulu. Tiba di stesen KL Sentral, Encik Pat memberitahu kami untuk bersedia turun untuk bertukar ke LRT, MRT ke pusat bandar. Apabila pintu terbuka, penumpang tidak berdesak keluar, tetapi barisan di dalam membiarkan orang yang berdekatan dengan pintu keluar dahulu. Kemudian, orang yang menunggu di platform baru melangkah masuk secara berurutan. Saya berdiri di tengah platform tinggi, melihat landasan MRT, LRT yang dinaikkan merentasi bandar. Saya melihat KL pada tahap mata baru, bukan imej kesesakan lalu lintas dan berita protes di TV, tetapi bandar yang mempunyai sistemnya sendiri, mempunyai rentak, mempunyai cara untuk menjaga orang ramai untuk bergerak bersama tanpa memijak satu sama lain. Ahmed melihat ke bawah dan melihat padang rumput kecil di antara bangunan dengan 45 kanak-kanak Malaysia bermain bola. Dia tersenyum tanpa sedar. Jika kita boleh bermain bola di bandar, di mana orang tahu perkataan tolak ansur seperti ini, permainan itu pasti lebih cantik daripada yang kita sangka, katanya perlahan kepada dirinya sendiri daripada bercakap dengan sesiapa. Sementara angin panas dari jalan di bawah bertiup bertembung dengan angin sejuk dari penghawa dingin di platform, saya merasakan sesuatu di hati mula berubah. Kuala Lumpur, yang pernah saya anggap sebagai bandar pelancongan murah, mula menunjukkan wajah yang lebih serius. Bandar yang digerakkan oleh sistem kecil yang dinamakan budi bahasa dan tolak ansur dari orang biasa. Dan saya mula faham sedikit demi sedikit bahawa ujian yang Cikgu Hasan katakan itu tidak bermula. Apabila kami berjalan melihat kuil atau menaiki bot di Sungai Klang,
Tetapi ia bermula sejak kami memijak platform kereta api dari lapangan terbang ke hati bandar ini. Pagi hari terakhir di Kelia, segala-galanya kelihatan lebih tenang daripada semasa kami tiba, walaupun bunyi pengumuman dan roda beg masih sama kuat. Perbezaan itu bukan terletak pada bandar, tetapi pada hati kami sendiri. Saya duduk melihat pesawat Malaysia Airlines yang diletakkan jauh dan teringat hari pertama di laluan pejalan kaki Bukit Bintang, gelak tawa di kedai nasi Kandar Mamak dan cahaya lampu di atas Sungai Klang. Semua imej itu bertindih sehingga saya tidak dapat membezakan apa yang disebut pelancongan dan apa yang disebut pelajaran hidup. Apabila kembali ke bilik darjah di Kahira, peta dunia di dinding masih yang sama. Jepun masih di tempat yang sama. Malaysia masih sebuah negara kecil di Asia Tenggara seperti dahulu. Tetapi bagi kami, titik kecil itu bukan lagi tempat pelancongan murah. Ia telah menjadi tempat yang mengajar bahawa ketenteraman sejati lahir dari tolak ansur dengan orang lain budi bahasa kecil dan keheningan yang penuh dengan pertimbangan. Ahmed mula bercakap tentang bola sepak dengan mata yang lebih lembut. Fatimah membuka buku lakaran reka bentuknya yang kini lebih menumpukan kepada memudahkan orang hidup bersama daripada kemewahan. Yusuf mengeluarkan buku nota yang ditulis perkataan sistem yang dibina dari hati untuk ditinjau setiap hari. Sementara itu, saya mula membuka buku sejarah Malaysia seiring dengan sejarah Mesir kerana ingin tahu bagaimana setiap negara memilih untuk meneruskan ingatan mereka. Akhirnya, perjalanan ini bukan hanya membuat kami jatuh cinta dengan Kuala Lumpur, tetapi ia membuat kami berani mempersoalkan prasangka kami sendiri dan percaya pada kekuatan kebaikan yang senyap yang tiada siapa yang akan merakam dalam klip video. Dan bagaimana pula dengan kamu? Adakah kamu pernah mempunyai negara yang kamu ketawakan dari beberapa minit berita atau klip pendek di media sosial? Jika ada, mungkin cerita sebenar adalah lebih mendalam berkali-kali ganda. Jika kamu mahu mendengar lebih banyak cerita seperti ini, cerita yang membawa kami keluar dari prasangka dan kembali mencintai kebaikan biasa. Orang ramai sila klik follow saluran kami, like, dan komen untuk berkongsi pandangan kamu. Kerana butang kecil yang kamu tekan, mungkin adalah satu bentuk budi bahasa lain yang membantu cerita yang baik untuk bergerak lebih jauh daripada yang kamu sangka.